Pimpinan mahir lagi masyhur bersamping songket berkeris lama. UMNO lahir di Istana Johor, ayuh bangkit menang bersama. Bersamping songket berkeris lama jadi hikayat indah budaya. Ayuh bangkit menang bersama demi rakyat bangsa berjaya. Kita bersama dengan Setiausaha Agung UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan. Datuk, ada beberapa soalan yang rasanya perlu dijawab lah. Menjelang pilihan raya negeri Johor, berapa kerusi yang akan diisi oleh calon UMNO sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk memberikan saya peluang bersiaran. Berapa kerusi UMNO kita belum muktamadkan. Begitu juga berapa kerusi MCA, MIC dan dia dalam proses akhir untuk dimuktamadkan. Jadi saya tak boleh nak jawab soalan itu secara spesifik. Baik. Serangan terhadap UMNO dan BN semakin menjadi-jadi kebelakangan ini. Apa komen Datuk? Kita bersedia menghadapi apa juga serangan sebab kita tahu PRN ini peperangan politik. Mereka menyerang, kita juga perlu membalas serangan. Tetapi kaedah membalas serangan itu hendaklah kita buat secara berhemah. Sebagai contoh, serangan terkini ialah apabila Menteri Pendidikan misalnya menyatakan bahawa kita ni menyusahkan, ada sekolah menengah patut tak boleh dijadikan pusat mengundi, dan saya nak maklumkan di sini bahawa tarikh-tarikh pilihan raya ni SPR yang menentukan. SPR juga tahu bahawa SPM sedang berlangsung pada bulan Mac. Tetapi saya kira SPR juga tahu bahawa hari Jumaat, Sabtu, Ahad tidak ada SPM, dan pada 12 hari bulan 3 itu hari Sabtu. Berarti sehari sebelum pengundian itu, hari Jumaat, tidak ada SPM. Sehari selepas pengundian itu juga tak ada SPM. Jumaat, Sabtu, Ahad bukan tarikh SPM. Dan setakat yang saya tahu, daripada 150 sekolah menengah itu, jarang sekali Dewan Besar tempat SPM itu digunakan untuk mengundi. Sebab kebiasaannya mengundi ialah di dalam bilik darjah. Dan pada hari Sabtu tu tak ada pelajar pun di sekolah-sekolah yang berkaitan, ya, pelajar berada di rumah. Jadi serangan seumpama itu perlulah dibalas oleh jentera UMNO untuk menyatakan bahawa bukan kami yang menetapkan tarikh PRN, sebab perkenan tuanku sudah diperolehi awal. Sepatutnya memanglah hasrat kita PRU tu, PRN tu juga awal, tetapi itu adalah keputusan SPR. Baik, Datuk. UMNO dituduh sebagai tamak kuasa. Bila Dewan Undangan Negeri dibubarkan, apa reaksi balas UMNO? Kalau UMNO tamak kuasa, maka Datuk Seri Utama Hasni Mohamad selaku Menteri Besar daripada UMNO, dia adalah pengerusi perhubungan UMNO Negeri Johor, dia boleh terus sahaja menjadi Menteri Besar sehingga tamat penggal. Tetapi situasi yang ada di negeri Johor ini ialah dia seri, ya, seri. Kerajaan bukan lebih satu kerusi. Ini saya nak membetulkan pandangan di luar sana. Sebab ada pandangan daripada pihak sana kata kalau bijak memimpin
satu kerusi pun maka boleh memimpin dan memerintah negeri. Saya nak beritahu bahawa di negeri Johor ni seri. Selepas kematian Datuk Osman Sapian, bererti kerusi kerajaan sebelum dibuar ialah 28 kerusi, kerusi pembangkang 27. Tapi itu di luar dewan. Tetapi jika dalam persidangan DUN ada pengundian dan sebagainya, dia seri sebab speaker menambah satu lagi kerusi pembangkang, bererti kerusinya ialah 28-28. Jadi ini pandangan Menteri Besar juga, pandangan Datuk Seri Hasni menyatakan bahawa apa yang berlaku di negeri Johor ini, keadaan yang seri itu menyebabkan DUN seolah-olah tergantung, atau dalam bahasa Inggeris stalemate, S-T-A-L-M-A-T-E, stalemate, dalam keadaan tergantung. Maka itu sebab kita perlu adakan PRN 28 penyokong kerajaan, 27 adun pembangkang, tapi speaker adalah daripada PAN, dia adalah pembangkang, timbalan speaker daripada DAP. Jadi kalau speaker tu tak ada, timbalan speaker naik, timbalan speaker tu pun pembangkang juga. Bererti 28 macam mana nak merintah kalau seri dan tergantung begitu. Ini saya ingin membuat penjelasan lah kepada mereka di luar sana. Baik, Datuk Seri. Pihak lawan sering menggunakan tuduhan kluster mahkamah terhadap BN UMNO bagi menyelamatkan pemimpin UMNO. Adakah ini benar? Kluster mahkamah tak ada bertanding pun dalam PRN Johor, kecuali belah sana adalah kot. Kalau Syed Saddiq bertanding, bererti kluster mahkamah bertanding di Johor. Kalau Lim Guan Eng, manalah tahu tiba-tiba Lim Guan Eng nak bertanding, maka adalah kluster mahkamah di Johor. Manalah tahu adun yang dituduh merogol amah tu nak bertanding, adun DAP tu tak tahulah, terpulang pada mereka lah. Tetapi daripada pihak kami, orang yang dituduh di mahkamah, ya, kita ingin menyebut di sini bahawa mereka tidak bersalah sehingga ke proses akhir Mahkamah Persekutuan membuat keputusan. Jadi jangan kita memandai-mandai nak menuduh-nuduh, sebab kaedah sistem kehakiman di Malaysia ini ada mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, mahkamah persekutuan, sehingga tamat mahkamah persekutuan barulah nak tuduh orang itu bersalah atau tidak. Jadi ini yang saya ingin perjelaskan. Kalau nak dirujuk kepada Datuk Seri Zahid, beliau tentu tidak bertanding di sini, dia orang Perak. Datuk Seri Najib, dia pun tidak di sini, dia orang dia orang Pahang. Begitu juga orang-orang yang disebut-sebut sebagai kluster mahkamah ini. Saya tak masuk lagi lah kluster ini sebab saya sudah dibebas dan dilepas oleh mahkamah. Baik, Datuk Seri. Ada atau tidak kemungkinan Tetapi saya tidak bertanding. Itu. Baik, Datuk Seri. Ada kemungkinan atau tidak berlaku lagi pilihan raya negeri di negeri lain dalam masa terdekat? Itu sukar untuk saya menyatakan, sebab apa yang penting pada kita ialah perlu kita mendapat mandat rakyat. Dalam kaedah demokrasi ini, dia perlu mendapat mandat rakyat, dan bukan mandat perkumpulan wakil-wakil rakyat yang bertukar-tukar kedudukan. Itu dari segi demokrasi sebenar lah. Jadi saya tak boleh nak menyebut lagi apa yang akan berlaku masa depan. Tetapi apapun, kita selesaikan Johor dulu, dan kita berharap Johor, rakyat Johor, pengundi Johor akan mengembalikan UMNO Barisan Nasional untuk memerintah negeri ini agar kestabilan dapat kita perolehi. Kestabilan untuk masa depan ni penting, sebab pengundi kita ramai orang muda, ya, umur 18 ke 40, ada peratusan tertentu, 40 ke atas ada peratusan tertentu. Kita ingin rakyat diberikan kesejahteraan melalui kestabilan politik negeri Johor.
Johor sudah tidak stabil selama 4 tahun hampir. Apabila sampai bulan 5 ini bererti 4 tahun tidak stabil, maka kita memerlukan kestabilan. Sebagai contoh, pelaburan negeri Johor ni dulu sentiasa nombor 1, nombor 2, ada sekali itu nombor 1 dalam 5 tahun berturutan. Kemudian apabila bertukar kerajaan, dia menjadikan Johor tidak stabil. Kemudian FDI turun, pelabur luar asing ni turun, pelaburan asing turun ke nombor 8 dan pelaburan domestik turun ke nombor 6. Kerana ketidakstabilan yang berlaku, akhirnya dia menjejaskan pemerintahan, dan nak naik semula tu dia mengambil masa. Dan tentunya Datuk Seri Utama Hasni Haji Mohamad boleh mengusahakan, dan kita amat yakin pada keupayaan beliau untuk mengembalikan Johor sebagai negeri yang baik dari sudut ekonomi dan pelaburan di seluruh Malaysia. Baik, Datuk Seri. Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, Perikatan Nasional yakin boleh menang besar kali ini. Adakah ini boleh melemahkan semangat UMNO dan Barisan Nasional? Saya kira mereka berkata yang serupa di Melaka, tak juga berlaku di Melaka. Dan ini Johor, ya, Johor di mana UMNO dilahirkan. UMNO dilahirkan di Istana Johor. Orang UMNO, orang Melayu Johor ini dia ada semangat yang berbeza dengan orang Perak, Hamzah Zainuddin. UMNO Johor ini insya-Allah kita kekal kepada perjuangan UMNO Barisan Nasional selepas ini, setelah kita tersilap membuat pilihan pada PRU yang ke-14. Apa dia nak kata terpulang pada dia. Yang penting kami memohon jasa baik rakyat Johor dan pengundi Johor untuk kekal bersama dengan UMNO dan Barisan Nasional. Baik, Datuk Seri. Tadi menyebut soal anak muda. Sejauh mana pengaruh parti muda boleh menghalang sokongan anak muda kepada calon-calon BN? Parti muda pun tidak bertanding semua. Mereka hanya bertanding beberapa kerusi sahaja. Ini menunjukkan bahawa parti muda sendiri mengakui hakikat politik. Mereka tidak boleh menang dengan hanya pengundi muda. Akhirnya mereka melihat segala angka lah tentang fakta itu. Kita memerlukan undi daripada orang muda. 18 ke 21 kita perlukan, 21 ke 40 kita perlukan, 40 hinggalah ke 90-an pun kita perlukan undi mereka. Kita perlu undi lelaki, perlu undi wanita, kita perlu undi Melayu, Cina, India, orang asli, siapa juga yang duduk di Johor yang menjadi pengundi. Kita perlukan setiap undi mereka. Ada desas-desus menyebut beberapa pemimpin bahagian Bersatu ingin menyertai UMNO dalam waktu terdekat. Sejauh mana benarnya perkara ini? Selalunya apa-apa borang pun mereka akan surat permohonan mereka akan bagi pada Presiden atau bagi pada saya. Setakat ni kami belum menerima sebarang surat daripada itu. Tetapi kalau mereka ingin kembali, dia ada prosesnya lah, ya. Itu sebagai contoh di Maran baru-baru ni ada Serikandi Bersatu, Serikandi PPBM. Saya tak nak sebut perkataan Bersatu sebab Bersatu tu asalnya Bersatu Setia Berkhidmat, itu adalah cogan kata UMNO. Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu itu nama UMNO. Lagu UMNO Bersatu Kita Bersatu itu perkataan UMNO, perkataan Bersatu ni. Jadi saya panggil mereka PPBM lah, ya, PPBM. Berarti kita ialah mengalu-alukan semua orang Melayu untuk memasuki UMNO, sama ada mereka daripada parti mana pun, sama ada yang belum berparti, silakanlah memasuki UMNO. Dalam perjuangan yang telah terbukti dalam satu tempoh yang panjang, kita telah melaksanakan tugas yang patut diberikan pada kita dalam usaha kita untuk membangunkan negeri, rakyat dan juga negara. Baik, Datuk Seri. Mampukah Barisan Nasional menang 2/3 kerusi pada pilihan raya kali ini?
Apabila kita masuk dalam PRN, PRK, kita memang nak menang. Dan setiap kali kita masuk PRN di Sabah, di Melaka, hasrat kita memang target 2/3. Begitu juga kalau kita masuk PRU nanti pun target kita tentulah 2/3. 2/3 ni angka yang cukup penting dalam perjuangan politik. Maka harapan kita lah mudah-mudahan rakyat memberikan satu kemenangan yang besar supaya negeri Johor ini negeri yang stabil dan kita kembali Johor sebagai negeri nombor 1 dalam pelbagai bidang di negara Malaysia. Baik. Datuk Seri, dipanas sikit je. Benarkah Barisan Nasional menghadapi masalah pembahagian kerusi antara parti komponen serta pemilihan calon untuk pilihan raya Johor? Kita tak pernah menganggap itu sebagai masalah. Dia adalah cabaran biasa. Setiap kali kita menghadapi PRK, senarainya panjang nak jadi calon, ya. Begitu juga PRN, tentulah senarainya ada banyak untuk menjadi calon. Cuma kita juga telah memaklumkan kepada mereka yang terpilih, mereka yang tidak terpilih, ya. Mereka yang terpilih, alhamdulillah. Mereka yang tidak terpilih, alhamdulillah. Kita akan tiba giliran kita pada satu ketika. Kalau rezeki kita tidak menjadi wakil rakyat, kita boleh menjadi usahawan. Kita teruskan kerja apa yang kita ada dan perbaiki keadaan ekonomi masing-masing. Untuk berbakti kepada rakyat ini bukan hanya menjadi wakil rakyat. Kita boleh berbakti dalam NGO, kita boleh terus berbakti dalam parti UMNO, kita boleh berbakti dalam segala jawatan-jawatan sekarang yang kita ada. Menjadi wakil rakyat bukanlah segala-galanya dalam hidup kita ni. Kita boleh menjadi orang lain selain daripada wakil rakyat juga. Yang penting ialah kesetiaan dalam parti, itu penting. Kita tidak terpilih, mungkin sebelum ini kita sudah terpilih. Kita tidak terpilih, mungkin kita ada kedudukan perniagaan yang baik dan sebagainya. Kita tidak terpilih, mungkin satu masa satu ketika kita diberi peluang. Jadi jangan yang penting jangan sabotage, jangan kita tidak setia kepada perjuangan parti. Sebab menjadi wakil rakyat bukanlah segala-galanya dalam hidup kita di negeri Johor ini.